Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la su'ba illa ma ja'altahu su'ba. Walau syi'ta ja'alta sabah sahlan bil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal, pengusi dan kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi asbab pada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Kita dah sampai ke muka surat 396 itu. Itu tak bawa kitab. 396 atas sekali. Masih bincang tentang peringkat yang ke-6, iaitu disebut sebagai peringkat hinaan. Peringkat hinaan iaitu membincangkan tentang, terutamanya membincangkan tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah. Buat amal ibadat mesti ikhlas. Dalam istilah lain, kalau tidak ikhlas ni dinamakan sebagai syirik khafi. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Maksudnya kamu buat amal ibadat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesuatu yang lain. Syirik khafi. Dalam satu perjalanan, Nabi Musa AS berjumpa dengan seorang pemuda yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendah dengan keadaan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Musa AS, kalau aku ada hajat dia yang aku miliki, mesti aku bagi pada dia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku mengasihi dia lebih daripada kamu, tapi aku tidak kabulkan doa dia kerana dalam hatinya mengingati kambingnya. Dia berdoa kepada aku, tapi hati dia masih ingat kepada kambing dia. Lalu aku tidak mengkabulkan doanya. Nabi Musa beritahu pada pemuda tadi, berdoa, dalam hati kamu tu ada sesuatu yang lain daripada Allah, sebab itu doa kamu tidak diterima. Maka dia tukar dia punya hati dia ke ikhlas dia hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka doa pun dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal ibadat ini kalau sekiranya dilakukan ada syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini dia bincangkan tentang ikhlas. Dan ikhlas, bagaimana benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minggu lepas daripada hari Selasa sampai ke hari Jumaat berada di Sarawak. Lama tak naik kapal terbang. Daripada masa PKP sampai pada ni tak naik kapal terbang. Ni baru naik kapal terbang. Naik kapal terbang kali ni jadi lain macam sikit rasa. Naik kapal terbang. Dah lama tak naik, jadi dia kena dengan cuaca yang tak berapa tu sikit, kapal terbang tu dia bergegar masa nak turun tu dia ini lain macam kata. Tapi dalam perjalanan tu masya-Allah, duduk zikir, duduk doa, duduk zikir. Tapi saya tengok pramugari ada yang kafir, ada yang bukan Islam, bukan Islam, ada yang Islam yang pakai skirt ni. Asia pakai skirt lagi. Pilot dia pun tak bukan Islam yang bawa tu.
Tapi alhamdulillah selamat sampai, balik pun selamat. Habis apa guna doa Habis apa guna zikir? Kalau hidup di dunia ni macam tu, tak doa pun selamat sampai. Doa pun selamat, ada kala tak selamat. Kan? Duduk di sana dengar berita tentang Turki, gempa bumi. Gempa bumi. Sekarang jumlah dia berapa yang terbaru dilaporkan? Saya tengok itu 2 hari lepas 23,000, yang terbaru ni tak tahu berapa. Yang dah jumpa tu kan, 23,000 kematian gempa bumi. Tak kira Islam, tak Islam, pandai mengucap, tak pandai mengucap, mati tetap akan mati. Kan? Kalau hidup kita hanya kerana di dunia ni semata-mata, maka jadi macam mereka pun tak ada masalah. Kan? Makan kenyang juga. Makan baca bismillah pun kenyang, makan tak baca bismillah pun kenyang. Asalkan makan tu. Tapi bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan bahawa yang mentadbirkan alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan pengasih penyayang dia, walaupun kamu tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah Taala jaga. Jadi baik kenal ke baik tak kenal? Soalan ni kan, baik kenal ke baik tak kenal? Baik doa ke ataupun tak berdoa? Nak berzikir ke ataupun tak nak berzikir? Nak solat ke tak nak solat? Kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Kata dunia ni, kapal terbang tu dia tak boleh terbang dengan selamat kecuali dia lah yang pegang. Yang ni Allah Ta'ala yang jaga dia. Allah Ta'ala bagi contoh kepada burung. Burung ni dia terbang sendiri, tak perlu pakai minyak, tak perlu pakai apa, boleh terbang. Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ma yumsikuhunna illa ar-rahman awalam yarau ila at-tayri fawqahum safa wa yaqbid. Buka tutup sayap. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang memegang je kecuali Ar-Rahman. Jadi kita lihat burung tu dia terbang, kan? Ada yang pegang, baru dia tak jatuh. Ini Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Kapal terbang yang terbang, mesti ada yang tu yang pegang. Tapi bagi mereka yang tidak percaya ni, tengok selamat je, aku bawa elok, selamat je. Jadi macam kita ni lah, makan tak baca bismillah pun kenyang juga ustaz. Dia pun marah kita. Kan? Tapi kita orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yakin bahawa kalau Allah Taala tak bagi kenyang, tak kenyang. Tak kenyang, bukan sebab makan tu kenyang, tapi yang mengenyangkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ajarkan kepada kita ni untuk melakukan satu perbuatan tu sehingga kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala menyebut, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Kita ada masalah, kita ingat Allah Ta'ala, boleh tenang tak? Dia lagi tak tenang, dia bukan lagi zikir. Lagi dia bukan tenang, dia bukan zikir. Dia hanya disebut sebagai percakapan hati. Contoh kita sebut dah hati Allah, 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 Allah. Kenapa dia tak tu lagi? Sehingga dia betul-betul tepat dalam hati, dia zikir betul, baru dia jadi tenang. Sebab Allah Ta'ala sebut dengan jelas, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Macam mana pun keadaan, hati jadi tenang. Saya duk membayangkan kalau kita kena macam yang sahabat-sahabat di Turki tu yang terkurung bawah tanah tu, kena hempap di bangunan, masih hidup tapi tak ada siapa yang boleh datang selamatkan lagi dia. Dalam gelap tu, macam mana nak keluar? Habis kau nak mohon pada siapa? Nak tu pada siapa? Tak ada siapa dah yang tu. Waktu tu kita panggil Allah Ta'ala, tapi panggil dalam keadaan macam mana agaknya? Panggil dalam keadaan kita tak bersabar. Cepatlah, ya Allah, tolong. Agak-agak kalau kita zikir macam tu, apa jadi pada kita? Kan? Makin penat, makin tu. Zikir mesti dalam keadaan tenang, yakin pada Allah. Kalau mati pun, ya Allah, aku mati dekat dengan Kau ya Allah, ingat pada Engkau ya Allah, sebab mati pasti akan bertemu denganmu ya Allah. Jadi dia akan datang jadi tenang. Tapi nak melalui ujian yang macam tu macam mana kita? Ada orang sakit, nak keluar daripada kesakitan dia tu, dia nak zikir nak keluar daripada kesakitan ke, ataupun dia zikir nak ingat Allah Ta'ala? Ibadat ni kerana dia ada masalah ke, ataupun dia buat ibadat pada Allah Subhanahu Ta'ala dan dia minta Allah Ta'ala tu bantu untuk selesaikannya? Bukan dia buat ibadat tu semata-mata untuk nak keluarkan daripada masalah dia ni. Habis kalau dah keluar daripada masalah, kau nak solat lagi tak? Kau nak zikir lagi tak? Tak nak buat dah ke? Kan tak? Kan? Gitu.
orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada manusia yang beriman pada Allah Taala ni pada satu sudut, yakni pada satu sudut yang baik-baik, bahagia, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi pada sudut yang tak baik, yang sebelahnya, dia tidak yakin pada Allah, marah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Taala tak adil dan sebagainya. Macam-macamlah yang berlaku. Jadi terbincang tentang bagaimana untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak, nanti ibadat kita dia jadi sia-sia. Ibadat yang kita buat ni kalau tidak datang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi sia-sia. Dia mesti buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 396, ikhlas menurut para ulama ada dua perkara. Itu 396. Ikhlas menurut para ulama ada dua perkara. Satu, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, ikhlas dalam memohon pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pahala Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal ibadat nakkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pergi solat berjemaah tu? Sebab setiap langkah diampunkan dosa, satu langkah diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu langkah diampunkan dosa, satu langkah diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya pergi solat berjemaah. Oh, awak nak pahala kata. Memanglah nak pahala, kita beribadat memang nak pahala. Boleh tak niat untuk pahala? Dia bincangkan sikit. Satu, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal adalah niat takarrub kepada Allah, nak mendekatkan diri pada Allah. Zikir nak dekatkan diri pada Allah, kan? Bukan bimbang takut kapal terbang jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kau jatuh ni, habis ni aku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok yang tu pramugari tu tak zikir pun dia. Tu pergi mari kan, dengan pakai skirtnya tu. Wah, mana nak zikirnya? Bukan orang Islam. Pergi mari. Kata kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awak zikir ni nak apa sebenarnya? Nak selamat ni ke? Kan, kalau kada selamat ni, kamu tak zikir pun Allah Taala bagi selamat. Oh, apa tujuan sebenar zikir tu? Dia mula datang kepada kita untuk kita fikir, apa tujuan kita buat ni? Kan? Untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun apapun keadaan yang berlaku, biar kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Niatnya kerana nak takarrub pada Allah dan niat mengagungkan perintahnya serta niat melaksanakan seruan Tuhan. Bila Allah Taala kata ingat aku, fazkuruni azkurkum, ingat pada aku ingat pada engkau. Kita ingatlah pada Allah Taala sebab dia perintah Allah. Kan? Allah Taala suruh kita ingat dia. Jadi jangan ingat yang lain, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum. Adapun yang menjadi pendorong utama kepada semua itu adalah ijtihad yang bersungguh-sungguh. Dia kena bersungguh-sungguh. Iman ni diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadi baik. Untuk kita jadi baik. Iman, percaya ada akhirat. Tak boleh buat macam ni, kamu kena teruk nanti akhirat. Kita jadi baik. Jadi iman tu bukan nak suruh kita ni jadi tak baik. Jadi iman suruh kamu percaya ada Allah, ada malaikat, ada hari akhirat, ada syurga neraka, kan? Supaya kamu jadi baik. Bukannya suruh kamu jadi jahat. Jadi apa salahnya kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata orang orientalis, dia menimbulkan persoalan. Kalau sekiranya kamu percaya ni tak ada, apa yang kamu yakin ni, iman kamu ni, tiba-tiba memang hari akhirat nanti tak ada hari akhirat, mati habis terus. Kalau macam tu macam mana? Kita jawab, kalau tak ada masalah lah. Habis tak okey lah. Tapi kalau ada kan, aku selamat, engkau tak selamat. Gitulah jawapan dia, kan? Supaya kita ni tak terperangkap dengan mereka ni. Tak adalah, mati ni habis dah. Awak tengok tu, mati terus. Tak ada dah tinggal apa-apa. Tak, ada kehidupan selepas daripada ini lagi. Ada kehidupan selepas daripada ini. Adapun yang menjadi pendorong utama kepada semua itu adalah ijtihad yang bersungguh-sungguh. Lawan kepada sifat ikhlas ialah munafik. Lawan kepada ikhlas ni ialah munafik, kan? Iaitu takarub kepada selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Berkata guru kami rahimahullah, nifaq ataupun munafik ni adalah niat yang salah, iaitu niat orang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat kerana Allah taala, lillahi taala. Kita je yang tahu. Kita je yang tahu. Kata kita buat ni betul tak lillahi taala. Kita je. Kalau beritahu orang macam mana pun, walaupun kita niat lillahi ta'ala walaupun kita nak gitu, tapi hati kita, Allah Ta'ala ambil kat hati ni, la yu'akhizukumullahu billawi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Allah Ta'ala tak ambil daripada apa yang kamu ucap ni, tapi Allah Ta'ala ambil daripada hati kamu tu, yang tu kan. Allah Ta'ala pandang pada hati kan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, hadis Nabi, wala yanzuru ila walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Taala tak lihat rupa paras ni, tapi Allah Taala lihat kepada hati. Hati kita. Masya-Allah. Jadi kita jaga niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh capai kecuali kita bersungguh, benar-benar nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Betul aku ni buat kerana-Mu ya Allah, bukan kerana sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ikhlas dalam memohon pahala bermaksud mencari manfaat akhirat dengan amal baik. Ikhlas dalam memohon pahala maksudnya mencari manfaat akhirat dengan amalan baik. Buat tu, buat ni, amal tu, amal ni kerana nak bahagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami mengatakan ikhlas dalam memohon pahala bermaksud seseorang itu menginginkan pahala akhirat dari kebaikan yang diperolehi, dan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang doa minta syurga. Doa minta syurga kan? Doa minta jauh daripada neraka. Boleh tak doa gitu? Boleh. Boleh kan? Awak ni doa ni buat ibadat kerana nak syurga ke? Memang boleh minta syurga sebab Allah Taala suruh kita minta syurga. Minta minta Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh diterima. Tetapi jika sekiranya dia tidak mendapatkan kebaikan, namun dia tetap mengharapkan manfaat akhirat daripada amalan yang telah dilakukan, maka syarat-syaratnya sebagaimana yang telah penyusun terangkan. Ada yang tidak diberi oleh Allah Ta'ala terus, yang kita minta ni bahagian kita kan, disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah Sajadah. Fala ta'lamu nafsun, diri seorang pun tak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang mereka lakukan. Apa yang kita lakukan ni kita tak tahu kan. Tak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kan. Tapi ada yang ditunjuk, ada yang kebanyakan tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dibuka nanti takut hilang ikhlas kita. Ikhlas kita hilang. Oh, dapat besar, kau tahu aku punya pahala besar. Maka hilanglah kita punya tu. Kurang untuk bersemangat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara hikmah dia lah. Antara rahsia kenapa Allah Taala sembunyikan perkara itu daripada penglihatan kita, daripada pengetahuan kita ni disembunyikan begitu. Cuma cukup diletakkan kepada kita untuk percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak pernah mungkir janji. Kalau dia janji, dia mesti akan bagi. Sebab dia Allah, dia ghaniyun 'anil alamin. Dia tak nak apa pun daripada kita. Semua kebaikan dia nak kepada kita, untuk diri kita. Orang-orang Hawariyun, yakni anak murid kepada Nabi Isa alaihissalam, pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, bagaimana yang dimaksudkan dengan amal yang ikhlas? Nabi Isa alaihissalam menjawab, iaitu yang disertai lillahi ta'ala tanpa menginginkan pujian orang lain. Tak kisah dengan pujian ke kejian ke orang lain, tak kisah dengan tu. Tak kisah. Saya bagi contoh, kita ni kisah tak kisah, kita tahu diri kita sebenarnya, kita kisah tak kisah. Contoh macam kita nak tengok kita ni betul tak tidak merasa tinggi diri dengan kedudukan kita. Pernah tengok orang yang jual, adik-adik yang jual buah pelam, Terengganu panggil buah pelam. Buah apa dia?
buah mangga kan, yang tepi traffic light tu, yang tengah traffic light tu dia pergi mari tu. Saya rasa sekali-sekala tu rasa macam nak pergi test, macam mana kita nak pergi, boleh tak kita pergi jual kat situ kan. Orang panggil kita ustaz, orang panggil kita cikgu, orang panggil kita pengarah, orang panggil kita profesor, orang panggil kita macam-macam lah. Kita pergi kat situ, kita try nak tu jual kat situ. Agaknya macam mana? Ustaz tak boleh ustaz, kena pakai mask supaya orang tak kenal. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita rasa macam aku ni tinggi ke apa betul-betul. Macam ada kawan-kawan kita yang bekerja angkat sampah, dia di belakang lori tu. Kita agak-agak cuba buat kita sekali kan. Pergi situ naik lori sampah keliling tamak gitu, orang tengok kan kita rasa tak boleh kan. Jiwa kita rasa tinggi, rasa ego tinggi. Padahal kerja tu tak ada masalah kan. Kan ada masalah jual ataupun angkat sampah. Kat sini angkat sampah dia harga murah gaji murah. Orang kerja pejabat gaji mahal kat sini, kat Malaysia kita. Jepun orang angkat sampah gaji mahal daripada yang kerja dalam pejabat. Sebab dia kerja dia lagi susah daripada tu. Kita dah pejabat dia diam gitu kan. Dia buat angkat tu. Tapi kat sini tak bayar macam tu. Saya rasa kalau bayar mahal sikit, orang yang angkat sampah tu ramai yang nak kerja tu. Gaji angkat sampah harga dia RM5,000. Kerja dalam pejabat RM2,500. Mau pergi angkat sampah semua gitu kan. Jadi orang angkat sampah tu dia angkat tarafnya dia rasa tak rasa hina kan. Tak rasa dia hina kan. Tak sempat lah yang sahabat-sahabat kita daripada luar nak kerja, daripada Bangladesh, daripada negara-negara lain nak datang kerja sini. Semua nak kerja tu, tapi tak sampai lagi ke situ kita tak sampai lagi ke arah tu. Kalau di UK, makanan yang kita masak sendiri murah. Makanan yang dimasak dia tu harga dia mahal, jauh beza. Tepung harga dia 20 sen, 30 sen 1 kilo tepung kat sana. Masa saya dulu 2008 lah, sekarang dah tahu apa harga. Masa dulu lah 30 sen, 40 sen satu kampit tu. Tapi bila dia dah bertukar jadi roti, naik jadi mahal, 2 pound, 3 pound dia punya harga. Sebab upah orang yang buat tu dibayar dengan harga yang tinggi. Sebab tu harga barang dia jadi mahal kan. Kalau boleh negara kita ni dia sampai ke arah tu, insya-Allah insya-Allah jadi baik lah tu. Jadi makin baik manusia ni. Jadi buat tanpa menginginkan pujian orang lain. Nak buat lillahi ta'ala, betul-betul lillahi ta'ala, sungguh-sungguh, Allahu Akbar. Ini susah ni. Dalam perkara ini baginda memberikan didikan kepada anak didiknya agar meninggalkan sifat riak. Mengapa Nabi Isa mengkhususkan untuk meninggalkan riak? Ini kerana riak merupakan perosak yang paling kuat dalam merosakkan keikhlasan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Riak nak tunjuk, kalau kita bahasa kita ni nak viral kita nak viral, buat apa-apa je nak suruh orang tahu, nak tu. Naik lori sampah pun beritahu dulu orang, hari ni ustaz nak naik lori sampah ni, tu viral, tak ada masalah, awak jadi glamour. Bukan gitu kan. Kalau glamour ni semua orang pakat nak jadi glamour, apa pun nak tu dibuat. Tolong orang ambil gambar pergi mengarung banjir, masuk ambil gambar, glamour lah dia. Cuba tak ada juru gambar tu, juru kamera ikut, dia pun tak nak pergi lah. Tak glamour tak glamour. Ada bawa kalau orang ambil gambar pergi ramai. Tapi kalau tak ada, nak bagi awak lah, pergi hantar je lah awak. Saya tak pergi. Kalau ada kamera baru datang. Tadi orang ni katanya tadi ada exco datang exco datang surau dia. Dia tengok yang tu masuk gambar sikit kan. InsyaAllah saya cakap dengan Wan, InsyaAllah dapat lebih baik lagi tu, InsyaAllah. Kita punya tu rosak kan. Bila kena tu? Semalam. Semalam kuat hujan, angin kuat.
Tempat saya lebat je, tak ada angin. Alhamdulillah. Dalam perkara ini baginda memberikan didikan kepada anak didiknya agar meninggalkan sifat riak. Riak Mengapa Nabi Isa mengkhususkan untuk meninggalkan riak? Ini kerana riak merupakan perosak yang paling kuat dalam merosakkan keikhlasan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah diri kita. Allahu Akbar. Imam Junaid berkata, ikhlas itu membersihkan segala amalan daripada sesuatu yang boleh mengeruhkan amal. Berkata pula Imam Fudail bin Iyad, ikhlas itu membiasakan diri untuk bermuqarrabah kepada Allah. Bermuqarrabah ni ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta melupakan segala kepentingan pribadinya. Tak ingat dah yang lain, tapi nak tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiap-tiap kali nak buat solat, nak solat, disunatkan untuk baca doa iftitah. Dalam tu ditalkinkan diri kita. Saya selalu ulang yang ni. Solat sunat pun buatlah, bacalah doa iftitah ni, sebab dia mentalkinkan kita untuk membetulkan niat kita. Bahasa pendeknya ialah disebut kalau dia datang benda-benda dalam diri kita ni, dia nak pada sesuatu yang lain, kita sebut ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuan ibadat ini dilakukan. Ilahi anta maksudi, engkaulah maksud, tujuan dia, maksud. Dan ilahi anta maksudi. Tapi dalam bahasa yang panjang, Allah Ta'ala sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjangnya gitu. Pendeknya, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksud sebenar tujuan kehidupan aku ni, hidup aku ni, ibadat aku, hidup aku ni, kerana engkaulah ya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia datang lintasan gitu, kita sebut dalam hati kita, ilahi anta maksudi, ya Allah, aku buat ibadat ni tujuan kerana engkau saja. Kita boleh rasa begitu bila hati tu dia bersih. Kalau hati tu tak bersih, dia tak boleh rasa. Hati ni macam cermin. Kalau dia kotor, banyak debu-debu yang tu debu yang menitik yang atas tu dia tak perasan. Tapi kalau debu cermin kita ni dia bersih, ada sebiji debu pun kita nampak, dah kotor cermin kita. Tapi kalau dah memang dah kotor, hati tu dah kotor, taik burung kena pun tak perasan. Taik burung kena cermin, relax je, dia tak ada masalah. Tapi kalau hati tu dia bersih, kena benda sikit pun dia akan rasa kan. Dah nak pergi ke lain dah ni, dah niat nak pergi ke lain dah ni. Kita betulkan balik, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuan kehidupan ke ini, tujuan sebenar ibadatku ini ialah kerana engkau, wahai Tuhanku. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah maksudnya, maksud tujuan, tujuan. Menurut Imam Al-Ghazali, itulah keterangan yang paling sempurna sehubungan dengan masalah ikhlas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqulu rabbi Allahu ta'ala summa tastaqimu kama umirta. Ikhlas adalah tekad dalam hati semata-mata hanya kepada Allah, kemudian istiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan. Lillahi ta'ala, sungguh-sungguh tetap jaga dia. Kadang-kadang datang juga di perjalanan tu, betulkan balik kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak menyembah nafsu dan tidak menyembah diri sendiri, menandakan bahawa kita tidak menyembah selain kepada Allah Ta'ala. Ini kerana menyembah selainnya wajib dipisahkan daripada pemikiran. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Kalau datang gangguan tu, buang dia jauh-jauh. Ada kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kena, dan ada proses dia kan. Proses dia ialah jaga hati kita, jaga betul-betul hati. Niat tu sangat penting. Sedangkan lawan ikhlas adalah riak, iaitu menginginkan manfaat dunia dengan jalan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kata istilah sekarang ni ialah tunggang agama. Tunggang agama untuk pergi akhirat tak ada masalah. Tunggang agama untuk dunia, itu jadi masalah kan? Guna agama untuk akhirat, dia pergi akhirat. Memang kita nak naik apa, nak sampai akhirat. Kalau tak naik agama, mesti naik agama baru sampai ke akhirat. Tapi tunggang agama kerana dunia, tu salah.
kan, menggunakan agama kerana dunia. Topeng je, yang kata topeng, pakai topeng je kan, rupanya kat dalam syaitan rupanya. Syaitan. Ni nak tengok pada diri kita lah, awak ni betul tidak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan? Jadi kita tanya diri kita, muhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hisab dia mudah lah, hisab dia jadi mudah. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hisab, kalau dia buat kerana bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, panjanglah hisab dia, panjanglah hisab dia. Sekarang ni orang dah tak perlu tampal rotek tampal rotek kan. Tapi kalau orang salah, rotek dia tak ada, jumpa polis kenal tak? Dia tahu dia tak ada rotek, jumpa polis, orang polis kenal tak? Sebab semua sekarang dah tak tampal rotek. Dia kata okey lah, tak tampal rotek. Tapi dia tahu dia tak ada rotek. Dia jumpa polis, agaknya polis kenal tak muka dia? Tengok muka pun dah tahu dah, ni memang tak ada rotek ni kan? Saya pergi ke Kuching baru ni pergi sana, bawa kereta sana, sewa kereta, satu hari RM130, 4 hari banyak, lebih mahal daripada kereta kapal terbang. Asia. Dia kata boleh bagi lesen, snap lah lesen, bagi, hantar. Kejap dia hantar balik, cik, lesen cik dah mati cik. Astaghfirullahalazim. Lesen tu sambung 5 tahun sekali. Saya malas nak pergi tiap tahun, jadi sambunglah 5 tahun. Birthday kita 1 hari bulan 12, 1 hari bulan 12 baru ni, sedarnya bulan 2. So itu pun sebab snap bagi ke orang tu. Kalau tidak, tahun depan lah baru kita buat. Kata, jumpa polis, relax je, padahal lesen dah mati. Sebab kita tak tahu. Bila kita tahu lesen kita mati, jumpa nampak tu je, tadi nampak bawa polis kat depan tu, ai macam je. Lesen mati tak tahu, ya Allah. Pergi sambung dekat Kuching saya. Lesen sambung kat Kuching, pergi pejabat pos sana, sambung 5 tahun cik. Yang tukang buat lesen tu dia buat kan, 5 tahun ya. Kalau cik datang lagi ni, saya pun dah tak ada dah sini. dah pencen ataupun gol dah saya. Allahu Akbar, dah tua, pekerja tu dah tua. Kata 5 tahun ni awak sambung 5 tahun ni, tak jumpa saya dah nanti. Allahu Akbar. Kata, Masya Allah. Kita begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau benar ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, tahu kita buat kerana bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tahu kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisab yang sangat susah. Tapi kalau kita ikhlas pada Allah Taala, hisab kita jadi mudah. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, masuk syurga dengan senangnya. Adapun riak itu terbahagi kepada 2. Jadi bincang ikhlas ni, dia bincang sikit tentang riak. Satu, riak khusus. Yang kedua, riak campuran. Macam juga, ada macam-macam juga riak. Riak khusus hanya menginginkan keuntungan dunia dan langsung tidak menginginkan keuntungan akhirat. Ada orang berdoa dalam Quran, Allah Taala sebut, faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada setengah manusia ni yang dia doa, ya Allah, kurniakanlah dunia kepada kami, dan dia tidak ada bahagian pun akhirat. Ada bahagian pun untuk akhirat dia. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada sebahagian manusia yang lain, dia berdoa, ya Allah, kurniakanlah dunia kami ini baik, akhirat kami baik, lindungkanlah kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada manusia yang berdoa untuk dunia semata-mata. Nak dunia semata-mata, nak dah hebat di atas muka bumi ni. Contoh, seorang melakukan sembahyang, minta maaf, sedangkan riak campuran menginginkan kedua-duanya sekali. Contoh, seseorang melakukan sembahyang, di samping menginginkan pahala akhirat, dia juga menginginkan pujian daripada orang lain. Nak juga pahala, dia tahu buat ibadat ni dapat pahala, tapi dalam waktu sama biarlah orang tahu memang aku kaki masjid, gitu kan, kaki masjid, ni kan masjid.
Masjid kita ni, surau kita ni tak ada orang lain dah. Inilah yang sama. Saya ingat berapa tahun dah saya bersama lebih 5 tahun dah Jihad. Lebih dah 5 tahun. Saya tengok muka ni lah sama je. Jadi nak berebut siapa pun tak boleh ada berebut apa pun. Nak tunjuk pada siapa pun tak nak tunjuk. Nak tunjuk siapa kau datang, aku pun datang sama. Tapi kalau masjid lain ada orang macam tu, dia ramai. Lepas tu bila sampai kepada masa pemilihan, ada kepentingan tertentu dan sebagainya, tengok kan, mana ada dah muka ni datang. Setiap masa aja dekat dengan pemilihan ada setengah tu, ada setengah macam tu kan. Kat sini tak adalah kan. Kalau siapa nak pegang lagi bagus je kan, sini siapa nak ambil tapi tak ada pula kan, yang sama je sama-sama kita je lah pegang. Allahu Akbar. Ada setengah masjid sampai kurang saf dia, bergaduh pasal pemilihan ni sampai separuh kurang, tinggal 2 saf. Dulu 4 saf 5 saf, tapi sekarang ni kenapa? Adalah ustaz masalah tu, tak suka dengan orang ni, tak suka dengan orang ni, tak datang masjid kan. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi, bukannya orang lain pun rugi, kita rugi. Datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang ada orang macam tu, buat sesuatu dia nakkan akhirat, tapi dalam waktu sama dia nak juga apa nama ni, bahagian dunia dia. Adapun ikhlas dalam memohon pahala adalah mengharapkan amalan itu dikabulkan serta mendapat pahala yang banyak. Adapun yang membatalkan pahala amal adalah nifaq, kerana amalan yang disertai nifaq menghilangkan sifat qurbah, menghilangkan sifat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal ibadat nak dekat. Tadi saya cerita sebagai mukadimah tadi, naik kapal terbang. Nak zikir untuk apa? Nak selamat ke? Tak zikir pun selamat juga. Kan? Baca doa, baca bismillah nak apa? Kalau tak baca bismillah pun kenyang juga. Baca bismillah untuk apa? Sebab nak dekat diri kepada Allah. Bila dekat diri pada Allah, datang rahmat, datang berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak dalam hidup ini, dan dia membawa kepada keuntungan sampai kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, riak khusus itu tidak pernah ada pada orang yang makrifat, dan perkara ini adalah menurut pendapat sebahagian para ulama. Orang yang kena Allah sepatutnya dia tak ada riak. Orang yang kena Allah, benar-benar kena Allah, kalau dia dah buat kerana Allah Ta'ala, boleh, dia tahu Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat yang zahir, yang batin. Mana mungkin dia buat kerana yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang dah benar kena Allah, mana mungkin kan? Dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang baru belajar ni masih bercampur lagi, sebab dia tak berapa yakin lagi. Tahu Allah Ta'ala ni dia maha melihat, maha tahu di peringkat akal, belum turun dalam hati, belum pergi kepada sanubari kita ataupun pergi pada ruh kita yang benar-benar dia melihat bahawa Allah lah yang melihat apa yang dalam hati kita, apa yang sedang kita buat ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, riak khusus itu tak pernah ada pada orang yang makrifat, dan perkara ini adalah menurut pendapat sebahagian ulama. Kenapa sebahagian para ulama? Ya, orang yang makrifat ni kadang-kadang datang juga lintasan itu, tapi dia mudah untuk buang kan? Dia mudah untuk buang. Dah mula datang dah musuh Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa aku ke jalan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cepat perasan, meskipun kadang-kadang ia dapat membatalkan sebahagian pahala. Manakala riak campuran pula mendapat 1/4 bahagian pahala. Dapat juga bahagian ni. Ustaz, saya separuh-separuh ada tak pahala saya Ustaz? Datang juga dia punya tu. Ikhlas, sebab tu ada campur dengan sesuatu. Ada tak? Ada sebahagiannya kan? Sebahagiannya dapatlah pahala. 1/4 disebut dalam sini. Menurut guru kami, riak khusus tidak akan terjadi pada orang makrifat yang sedar dan akan akhirat, kecuali ketika ia sedang leka atau terlalai. Kemudian nazar yang disertai riak dapat dijadikan penyebab hilangnya sebahagian pahala dan menggagalkan penerimaan amal. Ada orang nazar tapi beritahu kepada orang kan, ni hari ni sembelih kambing, alhamdulillah, ni nazar saya ni sebab dapat ni. Nak buat amal ibadat, kalau nak ikhlas, jangan beritahu pada orang, jangan beritahu sangat pada orang. Sementara saya ingat ni,
Kalau kita nak ambil gambar, ambil tu, isteri kita tak payah ditonjolkan sangat. Dalam Quran disebut nama perempuan tak disebut dengan jelas kecuali seorang, iaitu Maryam. Ulama bincang kenapa nama Maryam dia disebut jelas. Ia Nabi Adam dan isterinya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Kami berkata kepada Adam dan isterinya. Tak disebut nama. Hawa tak disebut nama. Kenapa tak disebut nama perempuan di dalam Quran? Kecuali Maryam disebut cara dengan jelas. Maryam disebut dengan jelas sebab nak beritahu bahawa Maryam bukan Tuhan, tapi Maryam tu orang. Jadi disebut dengan jelas Maryam. Kan? Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu, wahai Maryam. Disebut dengan jelas. Tapi yang lain-lain, semua perempuan-perempuan lain Allah Taala sebut imra'ata Fir'aun, perempuan Fir'aun, imra'ata Lut, imra'ata Nuh. Disebut perempuan kepada Fir'aun, perempuan kepada Nuh, perempuan kepada Lut. Tak disebut nama. Kenapa tak disebut nama? Sebab orang perempuan ni dia fitnah. Kalau disebutkan dia, jadi ditonjolkan dia fitnah. Jadi dia letakkan di belakang orang lelaki ataupun di belakang kaum dia. Di belakang kaum dia. Al Imran contohnya. Berkata perempuan keluarga daripada Imran, keluarga Imran. Dia tak disebut nama dia jelas. Jadi ulama bincang tentang perkara ni. Kita kalau ada isteri, kena ambil gambar untuk kita cukup. Jangan tayangkan kepada orang. Kalau kita masuk dalam FB contohnya, orang tak tengok muka orang lelaki. Orang tengok zoom muka orang perempuan. Cantik juga isteri dia dia mesti zoom pada situ. Kita tengok diri kita cukup lah. Kita tengok orang, kita tak tengok suami dia. Suami dia kita dah pernah tengok. Nak tengok isteri dia, cantik lagi ni. Sebab tu tidak disebut, maka disimpan dia di belakang, disembunyikan dia di sebalik nama suaminya, di sebalik nama kaumnya, tidak disebut dengan jelas. Tapi satu je perempuan yang disebut dengan jelas, iaitu Maryam. Sebab untuk nak beritahu bahawa Maryam bukan Tuhan, tapi Maryam tu orang. Gitu dia punya hikmah kenapa disebut Maryam tu dengan jelas. Kita pula masya-Allah. Cuba kalau kita ada anak, ada cucu, cuba nasihat. Antara punca berlaku perceraian yang banyak ialah mereka expose isterinya keluar. Orang lain tengok dia punya kita ni ada aura dipanggil dia punya tu. Jadi dia punya cahaya ni dah diambil oleh orang lain. Jadi kalau suami dia tengok tak ada tu. Jadi lama-lama dia tak apalah kita pisah. Sebab dia dah tak ada tu. Satu gambar kalau dulu saya pergi ke Sungai Besi, selalu tiap-tiap minggu dulu hantar orang rumah pergi space di Sungai Besi. Satu gambar sangat besar. Saya cakap dengan orang rumah, nanti satu masa nanti berlaku perceraian ni. Betul berlaku. Saya tak nak sebutlah siapa. Tapi kalau tuan-puan pernah dulu dalam 3-4 tahun yang dulu, satu gambar sebelum sampai tu Sungai Besi, gambar besar sangat seorang perempuan. Terkejut kita tengok, besarnya gambar. Saya cakap dengan orang rumah, ni tak lama ni, kejap lagi habis ni. Betul. Sekarang dah berpisah. Sebab apa? Dia punya aura tu dah diambil oleh orang lain. Beribu mata lelaki yang tengok. Akhirnya rumah tangga dia jadi masalah. Jadi kita nasihatkan pada anak kita, cucu kita, tak payahlah gambar tu, ambil untuk kita cukuplah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma rabb hadhihi al-da'wah wa salatu Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Jadi kalau kita ingat nanti pesanan pada anak-anak kita, cucu kita, tak payahlah nak expose gambar tu. Letak gambar awak cukup lah. Gambar isteri letak kat belakang. Nampak sikit je kata kan. Ada bayang-bayang cukup gitu. Supaya benda tu tidak berlaku lah. Tak berlaku. Saya nampak lah. Ini yang saya nampak antara punca
berlaku banyak perceraian di Malaysia ni ialah kerana antaranya sebab itulah kan. Dan berlaku juga sakit macam-macam, sakit daripada penyakit ain. Penyakit ain, orang tengok, wah baguslah dia ni. Tak semua mata yang tengok tu dia doakan baik untuk kita. Ada mata yang dia tengok dia sakit hati pada kita. Wah dia katanya kan, kena sakit, cari ubat tak jumpa. Penyakit ain ni dia lebih laju daripada sihir. Penyakit ain dia lebih laju daripada sihir yang dituju. Kalau kita tuju sihir itu dah laju, dia penyakit ain ni lagi laju daripada sihir itu. Jadi ni punca antara punca lah. Jadi tak payahlah dikeluarkan tu kan. Tapi tak nak ustaz, tak tu nak buat kenangan. Kenangan awak simpan je lah ni. Tak, simpan di sini untuk anak cucu lihat. Kan kita pernah dengar ayat tu kan. Simpan di sini untuk anak cucu nanti lihat. Sebelum anak cucu kita lihat, orang lain dulu lihat. Ada masalah kan? Ada masalah. Allahu Akbar. Ambil daripada pengajaran daripada Al-Quran. Kenapa perempuan disebut begitu dalam Quran? Walaupun isteri Nabi Adam, walaupun isteri Nabi Lut, walaupun isteri Nabi Nuh, tak disebut nama dia dengan jelas. Kenapa? Disebabkan inilah. Jadi kita ambil pengajaran daripada situ. Apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, adab yang sangat tinggi ini. Penjelasan mengenai masalah tersebut memang memerlukan keterangan dan bahasan yang panjang lebar, dan ini telah penyusun terangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ni Minhajul Abidin, dia ringkasan je daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ni panjang Ihya Ulumuddin, dia berjilid-jilid. Dia ambil sikit daripada perbincangan tersebut. Kalau nak panjang, kena rujuk balik semula pada kitab Ihya Ulumuddin. Perlu ketahui bahawa menurut sebahagian ulama, amal terbahagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian yang terdapat ikhlas secara bersamaan ialah ikhlas beribadat kepada Allah dan ikhlas dalam memohon pahala akhirat, iaitu ibadat lahir. Satu. Yang kedua bahagian yang tidak terdapat yang keduanya itu sama sekali, iaitu ibadat batin, kerana dalam perkara ini hanya Allah yang mengetahui sehingga tidak terdapat sifat riya dalam hati kita. Kita dengan Allah Ta'ala saja. Contohnya ikhlas kan? Siapa yang tahu? Tak ada siapa pun yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kerja batin kita. Yang ketiga, bahagian yang hanya mengharapkan sebahagian pahala akhirat, iaitu mengikhlaskan amalan yang mubah. Contohnya makan. Makan boleh tak mendekatkan diri pada Allah? Saya makan ni kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Makan tak boleh mendekatkan diri pada Allah, makan. Tapi saya makan ni ialah untuk saya dapat tenaga, untuk saya buat amal ibadat, untuk mendekatkan diri pada Allah. Gitu kan. Tapi dengan perbuatan makan tu tak boleh mendekatkan diri pada Allah. Memberi makan lain memberi makan. Contoh, buat tahlil. Boleh tak buat tahlil? Bergaduh, yang ni kata tak boleh, yang ni kata boleh dan sebagainya. Lama-lama kita kata tak payah buat. Buatlah. Kenapa tak boleh buat? Buatlah. Sebab memberi makan tu pun dah dapat pahala. Panggil dia makan, ke ada masalah panggil makan? Ada orang kata bid'ah tak panggil makan? Tak ada orang kata bid'ah kan? Tahlil tu ada yang kata bid'ah, yang ada kata boleh dan sebagainya. Dia kata saya panggil dia orang makan je. Lepas tu doalah sikit. Dia nak doa sikit. Bahagian tu, bahagian bagi makan tu sepakat bahawa memang dapat pahala. Memberi makan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita nak bagi makan yang majlis khusus, panggil orang-orang soleh yang khusus. Tapi kalau kita buat majlis makan yang umum, boleh panggil semua yang kita kenalan kita. Panggil lah, tak kisah. Sebab kita buat majlis umum. Tapi kalau kita buat majlis khusus, contohnya macam tahlil tadi, contohnya macam akikah, contohnya macam pergi haji dan sebagainya kan, panggil tu untuk supaya dia mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita panggil orang-orang yang kita tengok dia, alhamdulillah solat dia jaga, ibadat dia jaga, dia bagus akhlak dia, panggil mereka. Tak ramai tak apa, tak ramai pun tak apa. Sebab kita nak biar dia makan tu, kita dapat bahagian besar daripada apa yang kita dapat. Sebab tu orang tua dulu hantar pisang hari Jumaat, hari hantar pisang kan. Sebab orang yang pergi solat masjid tu, moga-moga dia adalah orang soleh. Gitu kan. Hantar pisang.
Tak asyik hantar pisang aja. Cuba hantar kek sekali. Pisang lah senang kan. Pisang senang. Mereka tanam buat. Kan? Nak buat kek ni lambat. Ada orang tak makan. Orang tu dia makan. Jadi kalau kita ni nampak pisang tu, ambil lah satu. Nampak air kotak, ambil satu. Ambil. Niat untuk dia. Ni supaya dia dapat bahagian apa yang dia niat. Kita ambil. Tak awak ni dah tu ambil juga pisang ni tak? Tak, ambil tu supaya dia tu dapat. Hanya kita niat dapat, kita pun dapat bahagian yang diniatkan itu. Tu masalah ni kita tengok tak apa lah. Ambil dah satu supaya kita dapat juga bahagian mereka yang berinfak itu. Ni antara bahagian-bahagian amal yang dibincangkan dalam kitab kita ni. InsyaAllah kita lihat lagi pada masa akan datang. Saya cadang nak habiskan ni sebelum puasa, tapi nampak gaya macam tak habis juga. Lepas raya kita sambung lagi sikit, tu habislah insya-Allah. Ni ada pertemuan kita 2 kali je lagi. Bulan tak sempat 2 kali, mungkin tak sempat. Sekali je lagi. Sekali kan? Sebab kita 23 dah puasa, 23 bulan 3. Dan hujung bulan 3 tu dah masuk bulan puasa, jadi ada sekali lagi. 2 kali lagi. Hujung bulan ni dengan awal bulan tengah bulan 2 kali. Tak sempat habis juga lah ni. Jadi insya-Allah kita habiskan dia bulan Ramadan lah insya-Allah. Moga-moga semua panjang umur, dapat ibadat dengan baik dalam bulan Ramadan ni, dan kita bertemu lagi insya-Allah untuk menghabiskan kitab kita ni insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikri wa qalban mafhuman bi syukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka dinan qayyima, nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bi hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak, waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ni'mal mujib. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.